Isteri umur 23 tahun, suami 28 tahun. Baru 3 bulan kahwin tapi suami dah ugut isteri jadi guarantor hutang Ahlong. Apa cerita ni? Baru-baru ini tular satu post dekat Facebook, ada kes pasal seorang pasangan ini yang berkahwin muda lepas berkenalan di laman sosial. Sepanjang 3 bulan berumah tangga, si suami tak pernah bagi duit nafkah sampai si isteri kena pakai duit PTPTN untuk tampung hidup sendiri. Tahu si suami jadikan isteri penjamin hutang Ahlong RM30,000. Nampak tak dekat sini masalah kewangan is a huge thing bila dah kahwin. Berdasarkan statistik Tribunal Perkahwinan Jabatan Pendaftaran Negara, majoriti kes perceraian adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Dalam video kali ini saya nak kongsikan 5 tips kahwin khusus untuk anda rancang kehidupan selepas berkahwin. Yang pertama, bincang dah kahwin, nak tinggal mana? Benda ini nampak remeh, tapi kalau tak ada persefahaman suami isteri, memang haru birulah jadinya. Contohnya, dekat mana nak menetap selepas berkahwin? Nak beli rumah sendiri ke atau menumpang duduk rumah mertua? Ada orang kata, susah macam mana pun, usahakanlah duduk rumah sendiri dengan anak isteri. Elak duduk dengan mak mertua. Tapi tak kisahlah duduk rumah sewa ke, rumah sendiri ke, janji duduk dengan anak bini serumah. Hati pun tenang, tak ada nak fikir masalah campur tangan orang luar. Yang kedua, sumber pendapatan keluarga. Anda perlu tahu, dalam rumah tangga, siapa sebenarnya yang jadi sumber pendapatan keluarga. Sama ada suami isteri kedua-duanya bekerja atau salah satu jadi sole breadwinner. Kemudian tentukan juga jenis sumber pendapatan mereka, sama ada sumber hakiki seperti bekerja sepenuh masa atau sumber sampingan seperti bisnes online. Duduklah berbincang dengan pasangan tentang pengurusan kewangan rumah tangga. So, masing-masing faham kedudukan kewangan bersama dan boleh plan strategi yang sesuai untuk baiki situasi kewangan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, target kewangan jangka masa pendek dan panjang untuk keluarga. Target jangka masa pendek biasanya dalam tempoh 1 hingga 3 tahun daripada sekarang. Contohnya, macam melancong bersama isteri, beli kereta yang selesa atau sebagainya. Target jangka masa panjang pula adalah matlamat dalam tempoh 10 tahun ke atas daripada sekarang. Antara matlamat yang termasuk dalam kategori ini adalah perancangan, persaraan dan pendidikan anak-anak. Apa-apa pun nak tetapkan target, anda perlu tahu keupayaan dan kestabilan kewangan sendiri. Ambil tahu untuk urus, pantau dan rancang pergerakan duit yang berlaku. Yang keempat, paling penting, family planning. Nak anak berapa orang? Setiap keluarga pasti pernah merancang jumlah anak yang ideal. Merancang keluarga bermaksud menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, berapa lama jarak kehamilan dan berapakah bilangan anak yang diingini. Kita bukan menidakkan rezeki daripada Tuhan, tapi lainnya yang terjadi kalau anda ada kekangan kewangan. Contohnya, mereka yang mempunyai pendapatan yang sangat rendah dan hidup yang sukar. Jalan yang boleh anda buat adalah merancang keluarga sebaiknya. Dalam Islam, merancang keluarga diharuskan bagi tujuan pengurusan ekonomi kerana berpendapatan rendah. Yang kelima, status kewangan. Tipulah kalau dalam rumah tangga anda dan pasangan tak ada berhutang langsung, walaupun dalam nilai yang kecil. Pasti ada hutang yang perlu bayar setiap bulan. Mungkin ada dalam kalangan kita memerlukan untuk membayar hutang terlebih dahulu dan ada juga yang memerlukan untuk membuat simpanan terlebih dahulu. Apa kata anda buat kedua-duanya? Tak susah mana pun. Anda perlu tentukan jumlah simpanan yang perlu dibuat dan kenal pasti jenis hutang yang ada. Kemudian sesuaikan dengan situasi kewangan yang dilakukan. Kesimpulannya, mana-mana pasangan pun pastinya akan berdepan dengan isu kewangan dalam rumah tangga. Tapi pasangan perlu bijak dalam menguruskan soal kewangan dan kalau boleh elak pilih jalan mudah untuk selesaikan masalah yang anda hadapi itu. Belajarlah ilmu nak urus kewangan dengan baik dalam rumah tangga. Kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen saja di ruang komen di bawah. Jangan lupa follow Direct Lending untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.